semasa lagi dalam Alright Napa Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Terkini sahabat-sahabat semua daripada YB Nurul Izzah. Agak lama kita tidak mendengar ceramah dan juga ucapan-ucapan yang penuh bermotivasi, yang penuh dengan ucapan dan juga pencerahan yang terbaik daripada YB Nurul Izzah, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini saya ingin membawakan Anda bersama dengan saya untuk mendengar ucapan terkini YB Nurul semasa berada di negeri Kedah, baru beberapa jam yang lepas untuk melakukan jelajah medani bersama dengan YB Rafizi Ramli. Jadi menarik untuk kita tonton bersama sahabat semua apakah mesej yang ingin disampaikan oleh YB Nurul Izzah. Tapi sebelum kita menonton, jangan lupa juga untuk support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita tonton bersama ucapan terkini daripada YB Nurul Izzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati YB Rafizi Ramli yang merupakan Timbalan Presiden parti kita. Yang saya hormati secara Pubalan, mana dia? Dia selalu ajak saya kemari. Hari ini kita lancar jentera dengan seluruh tim Firdaus, Ketua Wanita yang banyak merancang. Tengah ceramah pun dah rancang dah langkah-langkah ke depan. Hadirin hadirat saudara-saudari yang sudi bersama, lebih-lebih lagi kita hari ini ada angin-angin sepoi, harap-harap dalam 10 minit mendatang semua yang turut hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam membangun Malaysia Madani. Hadirin hadirat yang saya muliakan, pada hari ini saya ni lebih mungkin dapat diambil kira sebagai salah seorang pemimpin kanan yang ditugaskan untuk jaga negeri Kedah, Perlis dan Pulau Pinang dalam pilihan raya lepas. Tapi sebenarnya selalunya saya sebut de facto leader di negeri Kedah yang banyak juga membawa cadangan dan strategi ke depan adalah mantan YB Nurin. Mantan YB Nurin. Apapun, kita tak mungkin dapat terus bergerak lebih-lebih lagi dalam pelancaran jentera. Yang datang berlawan dengan Menteri Besar Kedah pun pemimpin pusat sekali-sekala, tapi orang di sini yang terpaksa berentab. Terpaksa berentab dengan begitu kasar. Saudara-saudari, pertama yang saya nak tekankan, kenapa kita terus dengan jentera, dengan usaha, dengan agenda kita, khusus juga buat pihak media. Kerana saya faham, kita datang tubuhkan kerajaan, Alhamdulillah, dengan kesudian ahli-ahli parlimen UMNO, ahli-ahli parlimen GPS dan juga GRS. Kerajaan perpaduan ditubuhkan. Kita bina stabiliti, dan sekarang walaupun dalam banyak perkara asas ekonomi memang mencabar, satu dunia mencabar. Yen Jepun jatuh, mata wang lagi teruk daripada Malaysia. Tapi apakan daya, bila ada fenomena penipuan PN, saya sebut ini di Pulau Pinang, kita buatlah ceramah, Rafizi buatlah penerangan, Datuk Seri Anwar turunlah ke bawah. Tak pernah ada dalam sejarah sebagaimana dikhabarkan oleh kaki tangan kerajaan kepada saya. Tak ada dalam sejarah Perdana Menteri turun sebanyak ini dalam masa lapang. Bertemu dengan warga negeri Kedah hari ini di UUM Sintok. Dia marah kami pula buat program lain di negeri Kedah. Tapi nak menunjukkan inilah usaha yang berterusan, saudara-saudari. Tapi yang keluar di media sosial, yang keluar penipuan termasuk juga beberapa menerusi pembelian media. Ini ada fenomena baru. Media arus perdana pun. Ini cabaran kerana kita dari dahulu mengatakan kita nak hormat institusi media yang dapat melapor secara terbuka. Tapi tak mudah. Jadi menang tu pun dalam keadaan yang sangat mencabar. Apa pun yang saya nak tekankan di sini, daripada isu mata wang ringgit,
Ya, bukan kita yang terburuk ya di Asia, tapi dimomokkan sedemikian. Saya hanya minta kesabaran. Kerana daripada perkara itu termasuklah pemerkasaan JAKIM. Saudara-saudari, dalam kerajaan perpaduan, semua presiden dan pimpinan parti beragama Islam, Melayu, Muslim. Nak serang apa lagi? Kita dalam keadaan kita mahu bina kekuatan, berteraskan perpaduan dan keharmonian masyarakat. Saya sebut sebagai seorang ibu, ya, saya mahu tekankan nak bina masa depan anak-anak ini, dia bermula dengan keadaan kita tenang. Betul tidak? Sebagai ibu nak besarkan anak-anak lepas pandemik dalam keadaan kita dapat berpadu, barulah pelabur boleh masuk. Ini kacau bilau, nak tukar kerajaan, nak ganggu gugat. Dia dah tak boleh tubuh kerajaan, tapi masih nak ganggu gugat. Bila ada peluang, tidak mahu lakukan apa-apa untuk membantu kesejahteraan negeri dan juga pihak peringkat pusat. Dan kenapakah kita pilih tema Madani? Saudara-saudari, semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pimpinan Angkatan Belia Islam Malaysia, beliau bawa perkataan Madani. Mungkin yang lebih lama yang bersama, ya mungkin Datuk Jo Abdul lah ya. Mereka ingat terma Madani daripada bahasa Arab Madana, tamadun. Tamadun kerana piagam Madinah, piagam bertulis pertama di dunia semasa zaman Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, ya, kesayangan kita. Piagam bertulis untuk menjaga dan mentadbir. Ini sejarah Islam, golongan Muslim dan juga non-Muslim. Saya sebut hari ini di depan kawan-kawan kita semua, semasa kita berkempen, supaya bila kita diserang semata-mata nak guna slogan, kita boleh dengan yakin mengatakan di bawah kepimpinan ini ada prinsip. Bercakap tentang Madani maksudnya nak bangunkan tamadun Malaysia itu jauh daripada penipuan, jauh daripada fitnah. Cukup-cukuplah saudara-saudari, kita dah selesai pandemik, tapi ternyata anak-anak masih lagi memerlukan pembelaan, nak belajar, nak baca. Yang kerja, saya tadi sempat pergi ke kawasan Datuk Zamri. Beberapa orang kampung datang, saya kata, "Makcik, saya ada di sini, saya nak bergegas ke gurun. Apa yang makcik nak tanyakan kepada saya?" Dia kata, "Satu je. Anak makcik graduan UiTM Merbuk. Dah 5 tahun, walaupun ada ijazah perladangan." Imagine, bukan mudah tu. Ya, pelajar wanita, ijazah perladangan. Tapi dah kerja kilang selama 5 tahun. Bukanlah makcik tak suka, tapi naklah dapat gaji lebih, saudara-saudari. Jadi saya kata, insya-Allah ya, kita beri kepada saluran yang tertentu, kita cari menerusi agensi kerajaan. Kerana itu tugas setiap seorang daripada kita. Kalaulah ini sekarang, saat ini, negeri Kedah ditadbir oleh Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan, boleh saja kita buka pendaftaran untuk semua ibu mendapat bantuan bulanan untuk anak-anak. Anak-anak asuhan bawah 4 tahun. Saya boleh buka kaunter. Tapi apakan daya, negerimu ditadbir oleh Menteri Besar bernama Sanusi. Dan bukan itu saja, saudara-saudari. Beberapa perkara yang menjadi kebimbangan saya adalah kontroversi kecurian nadir bumi. Ini berlaku dalam Perbadanan Menteri Besar Negeri Kedah. Kalaulah ada kecurian tentang hasil khazanah negeri, bayangkan beratus juta ataupun beratus ribu ataupun berpuluh juta. Kerana ini berdasarkan bukti yang boleh dinikmati oleh kerajaan negeri, yang boleh dinikmati oleh anak-anak di negeri Kedah. Saya nampak bila tak boleh jawab bab itu, tak boleh jawab peruntukan khas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Perpaduan ya di negeri Kedah.
Antara yang saya dapat makluman, bukan sahaja melibatkan peruntukan 228 juta ringgit untuk 240,000 pesawah di seluruh Malaysia termasuk kawasan muda Kedah. Okey, kita ada juga 8.9 juta ringgit diperuntukkan untuk institusi pendidikan Islam. Itu bab pendidikan Islam. Saya nak pergi kepada apa juga yang diumum oleh YB Fahmi Fazil, 55 buah sekolah luar bandar negeri Kedah. Dilengkapkan dengan kemudahan gantian optik supaya dapat terus dengan pendidikan atas talian, internet yang lebih laju. Untuk apa? Untuk juga kemudahan negeri. Ini semua dana daripada peringkat pusat. Dan ada juga projek fizikal dan bukan fizikal di negeri Kedah yang melibatkan keseluruhan 1.6 bilion. Saya sebut ni kerana tentera kita, saudara-saudari, kita bila berjawab di luar sana, mereka akan serang kita. Benda yang tak betul pun jadi kebenaran. Keluar TikTok, pengundi 18 tahun ke atas hingga 35 tahun. Alhamdulillah, menerusi sesi yang melibatkan pimpinan utama, dah bertambah dukungan kepada Pakatan Harapan dan BN. Tapi pada masa yang sama, saya fikir saya nak kita mulakan jihad melawan fitnah. Kerana saya tak nampak kalau kita terus dengan keadaan sekarang, yang akan keluar adalah serangan, sama ada Kuala Lumpur menjadi penyebab kekayaan Selangor ataupun Pulau Pinang harus diserap semula ke negeri Kedah. Ini tidak akan berakhir, saudara-saudari. Jadi kelengkapan utama bagi jentera kita adalah untuk memastikan kita tahu A to Z apa yang boleh dilakukan. Bagi PN sekarang, sudah ada kelemahan yang nyata. Patut ada debat yang berlangsung, tapi kerana mereka calon-calon dulu bagi Perikatan Nasional di Pulau Pinang, ya, mereka tak kelihatan pun semasa debat kerana mereka tak mahu disamakan dengan PAS, iaitu gelombang hijau. Itu satu. Dan akhirnya ada persengketaan dalaman yang kita harus ingatkan supaya kita ini, saya tahu bukan mudah nak wujudkan gabungan, bukan? Nak wujudkan baru gabungan sampai ke tahap ini, kita kena bersatu pula dengan pimpinan UMNO. Tapi saya boleh tekankan, sebagaimana kami buat di peringkat rundingan, kita nampak ini adalah faktor di mana kematangan masyarakat Melayu, kematangan masyarakat umum Cina, India yang bersama. Saya harus tekankan juga bila Datuk Wee Ka Siong menolak tawaran daripada PN untuk bertanding di bawah bendera mereka. Maksudnya kita ni ke depan untuk apa? Nak lakukan kebaikan sebagaimana ditekankan bukannya mudah. Nak takbir dalam keadaan kita nak pastikan bila kita lawan rasuah, orang kata cukuplah cakap pasal rasuah. Saudara-saudari, semasa saya dalam PAC dulu, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara, kita nampak berapa ratus juta ringgit sampailah berbilion yang tak boleh diselamatkan pasal dah bagi kepada syarikat yang terpalit dengan ahli politik tertentu. Nak lagi mana? Bila dah dakwa boleh. Tapi sebagaimanalah kes-kes yang dah dakwa, nak tunggu duit tu masuk balik. Hutang kita, bayar hutang, bayar keperluan kita. Ya Allah, ya Tuhanku, ya almost impossible, kata orang putih. Dia buatkan sedap hati, okeylah, best lah kan. Kerana itu perang lawan rasuah, dia kena dilancar sebelum rasuah itu berlaku. Kerana bila dah berlaku, ia boleh dakwa, boleh ambil tindakan, tapi nasib sudah menjadi bubur. Ini cabaran utama dalam negara Malaysia. Kerana itu saya nak ingatkan juga, kerana Kuala Terengganu saya dengar dah PAS tidak mengekalkan, tidak mempertahan. Jadi kita di Pulau Pinang, kita buat buku panduan calon untuk menang pilihan raya. Termasuk apa dia?
Termasuk tolonglah hampa jangan beli undi nah. Tadi disebut bab integriti. Memang kita nak bantu dan KPDN ada beri bantuan, tapi kita tak kaitkan dengan isu undian. Kita hormati. Hanya kita tak maulah kalau orang undi itu berdasarkan penipuan. Tak maulah fake news. Kalau asyik fake news menjaga mereka syarikat, mampulah kita. Saya ingat lagi masa Gamar Tampau, samalah. Buatlah apa pun. Dia kata tak balik langsung sekali pun dalam 5 tahun, saudara-saudari. Kalau nak tipu pun, kok iyalah, tak payahlah bernipu. Jadi inilah cabaran yang kami hadapi, yang kami ada, saudara-saudari ni. Saya mintalah sangat-sangat, tolonglah. Ya, kalaupun nak cari, nak kritik secara membina, no problem. May wenti, kata orang Cina. Tak ada masalah. Nak cak kau kritikan, okey. Kita nak kerajaan memperuntukkan sekian-sekian. Kita nak memastikan lebih baik lagi kawasan ini dan sebagainya. Itu okey. Tapi kalau nak serang, bertubi-tubi, saya rasa enough is enough. Saya sebut tentang Malaysia Madani Tamadun kenapa? Kita tengok anak-anak kita. Nakkah anak-anak kita membesar dalam keadaan nak marah, nak jadi pemimpin, menjerit, menggunakan perkataan yang lucah, yang kasar? Ini bukan masa depan yang kita mahukan. Ini bukan. Saya memang kadang-kadang akan tahan sabar, istighfar banyak. Saya pun nak marah balik kan. Tapi saya rasa yang kita lawan ni, nak menang ni, kerana kalau kita biarkan, mereka tidak sedar, malah menambah lagi. Dan saya berharap, saya nak ikut apa yang diminta oleh pimpinan amanah di negeri Kedah. Pi buat ni Suruhanjaya Siasatan, pi siasat ni pasal nadir bumi dalam kawasan tapak yang dimiliki oleh Perbadanan Menteri Besar Negeri Kedah. Pasal mereka tak takut. Mereka berani. Mereka dah ingat invincible. Dia cakap lah, dia hina PM, depan PM. Kod hari ni, esok pagi pergi jumpa Menteri Ekonomi, baik. Lepas tu, masa buat stadium, bantai habis-habisan. Apa ni? Tolonglah ya, kita ni kena ada, kalau disebut tentang karamah insaniah. Nak kritik okey, tapi adalah penghormatan kepada diri kita sendiri. Kalau dah dapat sesuatu daripada kerajaan pusat, dia kata kami hargai dan sebagainya. Itu cue saya. Saya nak bagi tahu kat negeri Kedah pun jangan lupa print. Lepas ni kita jangan lupa solat sama. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati usaha kita, saudara-saudari. Point form jangan lupa, data-data, dan kita ketemu lagi semasa pilihan raya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik sahabat semua. Itu dia kenyataan ataupun ucapan terkini ya daripada YB Nurul Izzah, sahabat-sahabat semua, dengan penjelasan, dengan pencerahan yang dilakukannya terhadap penipuan-penipuan ya yang dilakukan oleh pihak Perikatan Nasional Pembangkang hari ini, sahabat semua. Dan saya percaya ini adalah satu kenyataan, ucapan ya dan ceramah walaupun singkat sahabat semua tapi penuh makna untuk kita mengerti bagaimana pihak pembangkang Kerajaan Kedah yang dipimpin pembangkang ini hanya mengapi-ngapikan, membuat penipuan, membuat pembohongan terhadap rakyat, sahabat-sahabat semua. Jadi itu pandangan saya. Terima kasih kerana bersama dengan saya sekali lagi. Sekiranya sahabat semua memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti walan-walantit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih ya apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apa-apa tangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Oren Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.